Selamat sejahtera pelajar. Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini dalam sesi PTPR Sains Bilangan ke-8. Kita sama-sama belajar tentang 5.3 mutasi. Jenis mutasi. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada jin dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah sesuai tersebut. Terdapat dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi jin. Contoh mutasi kromosom adalah penyakit sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Klinefelter. Contoh penyakit mutasi jin ialah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia, dan albinisme. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Sindrom Down akibat daripada terlebih kromosom ke-21. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Penghidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46 kromosom. Individu yang menghidap sindrom Down mempunyai ciri-ciri seperti kerencatan fizikal dan mental, leher pendek, mata sepet dan badan lebih rendah. Raja 5.16 menunjukkan kariotip seorang lelaki yang menghidap sindrom Down, di mana terdapat terlebih satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Gambar-gambar ini menunjukkan rupa dan juga ciri-ciri fizikal bagi penghidap sindrom Down. Mata sepet, leher pendek, badan lebih rendah. Contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom, sindrom Turner, XO. Individu yang menghidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Jumlah keseluruhan kromosom hanya 45 kromosom, iaitu 44 tambah XO sahaja. Individu yang menghidap sindrom Turner ialah seorang perempuan yang kehilangan satu kromosom X. Penghidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks segunda seorang perempuan. Raja 5.17 menunjukkan kariotip seorang perempuan yang menghidap sindrom Turner, di mana dia kekurangan satu kromosom seks X, menyebabkan jumlah kromosomnya adalah 44 plus XO. Sindrom Klinefelter, XXY.
Individu yang mengidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks X berbanding dengan individu normal. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47 kromosom, iaitu 44 tambah XXY. Individu dengan sindrom Klinefelter ialah seorang lelaki dengan penambahan satu kromosom X. Pengidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara dan testis yang kecil serta mandul. Gambar raja yang ditunjukkan tak semestinya menunjukkan gambar yang sebenar bagi pengidap sindrom Klinefelter. Raja 5.18 menunjukkan karotip seorang lelaki yang mengidap sindrom Klinefelter, di mana dia mempunyai lebih satu kromosom seks X, menyebabkan jumlah kromosomnya adalah 44 tambah XXY. Ciri-ciri pengidap sindrom Klinefelter adalah tidak mengalami perkembangan seks sekunder lelaki. Yang mempunyai payudara, mandul dan sperma yang kurang. Sekarang kita lihat mutasi jin. Apakah sebab berlakunya mutasi jin? Mutasi jin disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu jin. Mutasi jin menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh jin tersebut. Contohnya, buta warna. Individu yang mengidap buta warna mempunyai jin mutant resesif yang terdapat pada kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dengan hijau. Penyakit ini dikawal oleh jin resesif pada kromosom X. Penyakit genetik ini lazim berlaku pada lelaki. Anemia sel sabit. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku pada jin yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Penyakit ini disebabkan oleh jin resesif pada autosom. Thalassemia. Thalassemia ialah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada jin yang mengawal penghasilan hemoglobin. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Keadaan ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Hemofilia. Pesakit hemofilia mengalami kesukaran darah membeku. Hal ini demikian kerana
berlaku mutasi pada jin yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Individu itu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau tercedera. Sekarang kita lihat faktor yang menyebabkan mutasi jin dan mutasi kromosom. Apakah yang menyebabkan perubahan spontan pada jin? Dan juga perubahan spontan pada bilangan dan struktur kromosom. Mutasi mungkin berlaku secara spontan, iaitu secara semula jadi semasa pembahagian sel. Mutasi boleh juga berlaku disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Darjah 5.19 menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Yang pertama, secara semula jadi bermaksud perubahan spontan pada bilangan atau struktur kromosom dan pada jin. Ia juga boleh faktor yang lain seperti kehamilan pada usia yang lewat, terdedah kepada karsinogen daripada bahan-bahan kimia ataupun bahan tambah makanan, dan terdedah kepada sinar ultra ungu daripada cahaya matahari, sinar X, sinaran radioaktif. Semua ini faktor-faktor ini boleh menyebabkan berlakunya mutasi kromosom atau mutasi jin. Faktor yang menyebabkan mutasi jin dan mutasi kromosom. Sekarang kita lihat penyakit gangguan jin. Allele juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Pewarisan sejenis penyakit gangguan jin apabila seorang lelaki yang merupakan seorang penghidap penyakit gangguan jin berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan jin. Marilah kita lihat darjah 5.20 yang menunjukkan darjah skema pewarisan sejenis penyakit gangguan jin, iaitu buta warna. Seorang lelaki yang merupakan penghidap penyakit gangguan jin iaitu buta warna. Buta warna adalah disebabkan oleh kromosom X, yang membawa jin resesif, B kecil pada kromosom X. Dan dia berkahwin dengan seorang perempuan yang merupakan pembawa jin buta warna. Kalau pembawa maksud dia bukan buta warna, tetapi dalam jinnya ada jin resesif buta warna yang diwakili oleh huruf kecil B. Apabila berlaku meiosis, dalam organ pembiakan lelaki itu, ia akan menghasilkan sperma yang mempunyai jin resesif buta warna pada kromosom X, XB, huruf kecil, dan kromosom seks Y yang normal. Untuk perempuan, meiosis berlaku dalam ovari, dan menghasilkan ovum yang mempunyai jin X
B besar dan XB kecil. XB besar ini merupakan jin kromosom seks X yang normal. Yang huruf kecil B ini adalah jin resesif yang membawa trait buta warna. Apabila ovum telah disenyawakan oleh sperma dalam persenyawaan, lahirlah anak-anak dengan genotip yang seperti ini. Anak yang pertama, XB besar, XB kecil. Anak kedua, XB kecil, XB kecil. Anak ketiga, XB besar, Y. Dan anak keempat, XB kecil, Y. Fenotip anak. Anak pertama ialah perempuan kerana mempunyai kromosom seks X sahaja. Dan dia merupakan pembawa. Anak perempuan kedua membawa dua-dua jin resesif, maka trait resesif akan dipamerkan dan dia adalah perempuan yang buta warna. Anak lelaki ketiga adalah normal dan anak yang keempat adalah seorang lelaki yang buta warna. Maka kebarangkalian melahirkan anak yang buta warna apabila seorang lelaki yang buta warna berkahwin dengan seorang perempuan yang pembawa adalah 50%. Penyakit gangguan jin. Kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Walau bagaimanapun, terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks dan jin yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan jin terangkai seks. Contohnya, trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Jika tiada allele resesif itu pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. Raja 5.21 menunjukkan raja skema pewarisan hemofilia jika bapa normal dan ibu ialah pembawa hemofilia. Sama dengan yang tadi, buta warna juga merupakan sejenis penyakit terangkai seks. Kerana dalam buta warna, allele resesif adalah dibawa oleh kromosom X. Katakan X H besar ialah allele dominan iaitu normal dan X H kecil ialah allele resesif yang merupakan penghidak hemofilia. Bapa normal berkahwin dengan lelaki yang normal berkahwin dengan seorang perempuan pembawa hemofilia. Genotip induk bagi lelaki itu yang normal X H besar Y dan perempuan pembawa bermaksud dalam allele-nya salah satu allele adalah menunjukkan jin resesif hemofilia yang huruf kecil H. Dalam meiosis yang berlaku dalam testis lelaki ini, dia menghasilkan sperma lah yang membawa jin XH besar dan jin kromosom seks Y. Dan meiosis berlaku dalam ovari perempuan ini
dan menghasilkan gamet iaitu ovum yang mempunyai kromosom X H besar yang normal dan kromosom X H kecil yang mempunyai jin hemofilia. Apabila berlaku persenyawaan antara sperma dan juga ovum, akan lahirlah anak-anak dengan genotip dan fenotip seperti ini. Okay, anak yang pertama adalah seorang perempuan yang normal dengan genotip X H besar, X H besar. Anak kedua ialah seorang perempuan yang merupakan pembawa hemofilia X H besar, X H kecil. Anak ketiga ialah seorang lelaki yang normal dengan genotip X H besar, Y. Anak keempat ialah seorang lelaki pesakit hemofilia dengan genotipnya X H kecil, Y. Dari sini, apabila seorang lelaki normal berkahwin dengan seorang perempuan pembawa hemofilia, kebarangkalian melahirkan seorang anak yang merupakan pesakit hemofilia, yang mengalami kesukaran untuk pembekuan darah apabila terluka dan tercedera, adalah 25%. Kebarangkalian untuk lahirkan seorang anak yang merupakan pembawa hemofilia ialah 25% juga, dan ada 50% anaknya adalah normal. Rajah 5.22 ini menunjukkan rajah skema pewarisan hemofilia. Sekarang dalam kes ini bapanya normal, ibu ialah seorang pesakit hemofilia yang mengalami kesukaran pembekuan darah apabila terluka dan tercedera. Meiosis berlaku dalam organ pembiakan lelaki iaitu testis menghasilkan gamet ataupun kromosom seks yang hasilkan sperma yang mempunyai kromosom seks XH besar dan Y. Dan untuk perempuan ni, meiosis berlaku dalam ovari menghasilkan ovum yang membawa kromosom seks XH kecil. Maksudnya ini ialah kromosom yang membawa jin hemofilia. Kedua-dua pun sama. Dan apabila berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum, lahirlah anak-anak yang mempunyai genotip dan fenotip yang seperti ini. Anak yang pertama seorang perempuan. Seorang perempuan pembawa hemofilia di mana genotipnya XH besar, XH kecil. Anak kedua perempuan pembawa hemofilia juga, XH besar, XH kecil. Ingat balik macam mana nak lukis garisan itu. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Ikut cara ini. Anak ketiga seorang lelaki pesakit hemofilia. Kerana genotipnya XH kecil, Y. Laki keempat seorang lelaki pesakit hemofilia juga. Di mana genotip XH kecil, Y. Dari sini, apakah kebarangkalian anaknya merupakan seorang pesakit hemofilia apabila bapa normal kahwin dengan kahwin dengan ibu yang merupakan pesakit hemofilia? Kita dapati 50% anaknya, iaitu anak lelaki yang dia lahirkan adalah merupakan pesakit hemofilia. 50% anaknya akan menghidap penyakit hemofilia. Manakala 50% anaknya merupakan pembawa hemofilia.
Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan jin? Pertama, kaedah amnion sintesis. Dua, kaedah karyotik. Karyotik yang terhasil daripada kaedah-kaedah ini akan digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini adalah untuk mengesan sebarang penyakit gangguan jin lebih awal. Kaedah amnion sintesis. Amnion sintesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Pada mulanya, kedudukan fetus dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi untuk memastikan kedudukan fetus yang selamat. Dalam langkah pertama, jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menerusi dinding uterus. Kemudian, bendala amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar. Langkah ketiga, bendala amnion ini kemudiannya diemparkan untuk mengasingkan bendala amnion dan sel fetus. 4. Sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan karyotik. Kaedah karyotik. Raja 5.24 menunjukkan langkah-langkah dalam kaedah karyotik. Bahan kimia ditambah ke dalam sampel sel fetus atau tisu badan untuk merangsang mitosis. Atau yang maksudnya untuk merangsang pertumbuhan sel. Kemudian sampel sel fetus atau tisu badan akan diinkubasi selama 2 atau 3 hari. Bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Di peringkat metafasa, kromosom akan susun pada sata khatulistiwa. Lepas tu, sel dipindah ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Lepas tu, sel dipindah ke dalam tiub baharu yang berisi bahan penetap. Kemudian, larutan dalam tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya kromosom lebih jelas. Kemudian, slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Akhirnya, gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk karyotik. Dan karyotik ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan jin. Aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Penyelidikan genetik telah dijalankan dalam pelbagai bidang demi manfaat manusia. Antara penyelidikan genetik yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia ialah sains forensik, terapi jin dan genealogi genetik. Sains forensik. Sains forensik ialah satu daripada bidang sains dan teknologi yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian berdasarkan bukti-bukti saintifik yang diperoleh.
Sains forensik memainkan peranan penting dalam sistem perundangan dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Semasa siasatan, bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau daripada seseorang yang terlibat. Dianalisis di makmal dan kemudian keputusan analisis dibentangkan di mahkamah. Terapi jin. Terapi jin ialah satu teknik yang masih dalam peringkat eksperimen bertujuan untuk membaiki jin-jin mutant yang merupakan jin abnormal atau cacat yang menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, hemofilia dan anemia sel sabit. Teknik ini dijalankan dengan menyisipkan jin normal ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan jin yang rosak. Raja 5.25 menunjukkan proses terapi jin. Langkah yang pertama, sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Kedua, jin normal dimasukkan ke dalam virus. Ketiga, virus yang termodifikasi dicampur dengan sel stem pesakit. Keempat, sel stem pesakit berubah secara genetik. Kelima, sel-sel tersebut disuntik ke dalam pesakit. 6. Sel-sel yang diubah secara genetik menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Genealogi genetik. Genealogi genetik ialah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah silah atau susur galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Ujian DNA digunakan dalam kajian ini. Marilah lihat kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Penyelidikan genetik ialah satu teknik yang digunakan untuk mengubah jin dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik yang telah timbul disebabkan oleh sifat manusia.